Okay, daripada basic kalau you faham, then insyaAllah boleh buat. Sebenarnya benda ni orang cakap macam mana ya, cara-cara lukis supply zone, cara-cara lukis demand zone, dia agak satu dunia. Dia tak macam tidak selari, betul, tidak sama. Sebab masing-masing ada cara sendiri. Cara lukis zone, ada yang ambil shadow, ada yang ambil deep, dia punya body saja. Tapi saya akan tunjuk yang paling penting. Masa you lukis supply zone, demand zone, you just lukis sahaja. Tapi yang penting ialah kita mencari decision point. Ini paling penting. Dalam supply zone yang besar tu, tugas kita sebagai seorang trader, tugas SND trader adalah mencari decision point. Okay, alright. Kita masih menunggu yang lain-lain lagi. Baru ada 87, 7938. Maybe kita akan start pukul 9.45. Okay, kita tengok USD Kanada. USD Kanada dah start masuk zone. Okay, bagi contoh USD Kanada H4. Okay, satu lagi. Bila you ada supply zone, you ada demand zone, tugas kita bukan terus masuk bila kat supply. Kalau dulu kita belajar sell at supply zone, maksudnya secara basicnya, and then buy at demand zone. Maksudnya ini adalah secara basic. Bila dekat supply zone, you prefer untuk sell. Bila you price berada di demand zone, kita akan prefer untuk buy. Tetapi entry sharp di decision point. This is very very important. Kalau you tak kisah float banyak-banyak, tak apa, you just masuk saja dekat mana-mana supply zone, sell, demand zone you boleh buy. Tetapi kalau you nak belajar entry sharp, you cari decision point. So hari ni kita akan belajar ni macam mana nak cari decision point di dalam supply zone ataupun demand zone. Dua-dua sama, dua-dua ada decision point. And then kita akan secara ringkas kita akan belajar price action. Semua orang buka download dah baca dah buku Double Maru. Price action terdiri daripada 3 ataupun 4 pattern. Kita akan belajar mostly fake out lah, price action, fake out B1, fake out B2, SR flip ataupun fake out B2 is SR flip lah. And then kita looking for CP ataupun CPLQ. So price action ni kita akan belajar hujung minggu ni ataupun minggu depan. Tapi saya akan bagi secara rough, secara kasar ataupun secara pandangan apa benda benalah ni. Maksudnya bila kita nak entry tu, kita kena tunggu price action. Bila price nak sampai ke supply zone ataupun nak sampai dekat decision point tu, kita tunggu. Kita tunggu price action. Kita tunggu. Okey, sementara kita tunggu yang lain. USD Kanada dah boleh start fikir untuk sell lah. Price dah masuk dekat kawasan larangan bebas terbang. Alamak. Sekejap sebab kita ada fake card sini, kita ada FTR kat sini. This is FTR. FTR kita akan belajar minggu depan. Analisis sikit. Nampak dekat sini tak? Di sini price naik and then dia buat base and then dia turun bawah. So ini kita panggil rally base drop. Jadi base drop, saya buat besar sikit lah. This is rally base drop. Memang nampak lah dia punya base dia. Rally and then dia price naik, dia turun, naik, turun. Dekat sini ada support. Okay, so lebih kurang macam ni. Yes, video lagging sikit so saya akan buat slow lah. Audio okay, video semua tak ada masalah. Saya full benar-benar okay, no problem. Tak ada suara.
ada yang tak ada suara. Yang lain semua okey. Audio clear, video lagging sikit. Okey, Terengganu clear. FTR and SR flip adalah benda yang sama. Don't worry, saya akan tunjuk lagi. Tapi kita akan cari FTR yang lebih cantik lagi. Putrajaya okey, I think audio tak ada masalah, cuma video akan a little bit lagi. Kita ada 3 minit lagi sebelum start. This is supply zone. Nampak base. Press rally and then dekat sini dia buat base. And then dia drop. Macam ni sangat-sangat jelas. First, bila you nak buat lukisan, make sure you guna dekat H4, time frame yang besar. H4 ataupun daily, saya selalu gunakan H4 sebagai kita nak tengok mapping, mapping. Okey. Penang okay, clear, Gombak clear. Kita lagi 3 minit lagi. And then time, supply zone nanti ramai akan tanya, kita nak guna time frame berapa? Actually bergantung kepada dekat mana you nak entry. Kalau you jenis kaki swing, you guna time frame yang besar, H4 ataupun H1 ke atas. Tapi siapa yang jenis scalping, you boleh guna M5 ataupun M1. Top down, saya akan ajar macam mana nak buat top down analysis. Okay, don't worry. Alright. So far USD Canada price dah berada di kawasan FTR, tetapi kita tengok price action, maybe price boleh naik lagi. Okay, macam ni sangat cantik. Yang ni, yang zone sini memang jelas sangat dia punya supply zone. Rally base drop, a very nice rally base drop. Okay, in this case, nampak tak dia punya support dia? Price close, open, close, open, close, open. Kat area situ. Okay, untuk buy dekat demand, very simple. Don't worry, you boleh buy dekat akar, unimaginable. Okay, very simple. Kejap lagi akan ajar. Okay, 9.44 lagi 1 minit. Ashraf ready, Ashraf? Okay, we are about to start. Kita ada 98, 100 orang. Okay, Ashraf ready, is good. Dalam lagi 1 minit saya tunggu 9.45, kita boleh start. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. So, berjumpa kita kali ini di webinar seterusnya, minggu kedua, which is kita akan start masuk cara-cara nak lukis supply and demand. Hari ini kita akan belajar basic supply and demand, maksudnya cara-cara nak lukis. And then, cara nak lukis supply and demand, and then kita akan belajar mencari decision point, which is quite advanced sikit, tapi kita akan try sikit-sikit. And then, kita akan follow rules macam mana kita nak sell at supply zone, buy at demand zone. And then saya akan tunjuk cara untuk entry sharp di decision point. Sebab dalam supply and demand, dia mesti ada decision point, dan tempat sinilah kita nak entry. Okay, and then kita akan tengok price action. Bila price sampai ke decision point situ, adakah yang membuat fake out, adakah yang buat fake out V2 ataupun CP ataupun CPLQ. So yang bab price action ni saya akan ajar lebih detail dalam webinar seterusnya. Kita akan belajar satu persatu. So but today, paling penting ialah kita akan belajar cara-cara lukis basic supply and demand. Okay, so pertama, supply zone semalam, minggu lepas ataupun dalam webinar sebelum ni kita dah belajar. Supply zone ada dua jenis. Satu rally base drop, satu lagi drop base drop. Okay, so kalau saya just lukis saja kat sini, price naik atas, and then dia buat base kat sini kan. Kat sini dia ada base. Okay, dia ada base. So dekat base ni kita just tandakan saja dulu kita punya zone lebih kurang kat sini. Kita ada base. Okay, zone ni saya letak warna hijau lah. So sini pun drop. Ni rally base, rally
Atas ada base, and then di sini kita ada drop. So ini adalah rally base drop. Rally base drop Okey. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan time frame mana-mana pun, biasanya yang paling penting apabila berlakunya rally base drop, okey, ingat, yang paling penting adalah cara price keluar. Kalau saya buat satu kotak kat sini, cara price keluar daripada base tu, dia mesti terjun kau-kau. Dia terjun kau-kau maksudnya dia ada significant drop. This is very very important. Significant drop. Okey, significant drop. Ini paling penting menentukan bahawa ianya adalah satu supply zone yang kuat. Salah satu ciri-ciri supply zone yang kuat lah. Dia punya drop mesti kau-kau besar. Nampak, dia boleh nampak kat sini. Saya bagi contoh kalau dekat MT4, kita cari macam mana. Ini contoh dia. Okey. Ini ada satu contoh USD Canada H4. Dekat sini kita nampak ada satu drop yang sangat besar. A very very significant drop. Okey. Nampak tak? Nampak tak dia punya drop dia tu? Please comment. Kalau you comment saya nampak ya, maybe ada lagging ke? Nampak Nampak, okey. Yang ini pun significant drop. Maksudnya price turun 1 batang, 2 batang, 3 batang. Imagine this is H4 tau. That mean pergerakan yang sangat besar. Kita tak nak yang dia turun secara terkedek-kedek dia turun macam ni. Kita tak nak yang jenis macam ni. Macam ni dia perlukan banyak candle untuk drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candle dia kecil-kecil. Kita nak yang candle macam ni. Sebatang brown turun. Dia relax kejap, and then sebatang turun lagi, sebatang lagi dia turun, sebatang. Dekat sini masa dia dekat atas sampai bawah ni maksudnya penurunan sangat kuat. Supply zone sangat kuat. And then dekat sini nampak tak? Dia turun dah kecil. Bila dia dah turun kecil, maksudnya momentum dia dah makin lama makin kurang. Maksudnya dia punya sell tu, orang yang sell tu, order dia dah banyak fill dekat sini. Sebab sini dah start masuk kawasan demand. Okay. Kita nak cari yang very very significant drop. So macam ni cara dia turun kecil macam ni. Kecil. Ada banyak candle kat sini. Dia turun macam terhege-hege lah senang cerita. Macam tangga, turun naik. So it is not very very good. Okay. And then kita cari yang macam ni, significant drop. Ini significant drop. Maksudnya kalau you tengok dia punya tu, you tengok candle dia lebih banyak warna merah berbanding warna biru. Dia merah, biru sekejap, and then merah. Okey. Nampak tak? Macam di sini dia berehat price buat base sedikit. Nampak tak? Dia turun, laju, lepas tu dia berhenti kejap. Dan dia turun lagi. So ini kita punya drop, base drop. Macam yang atas ni rally base drop sebab dia rally, price rally ni atas, and then dia buat base, and then dia drop laju. So dekat sini price drop, and then dia buat base, and then dia drop lagi. Yang penting kita tengok dia keluar daripada drop ni, daripada keluar sini laju 1 batang, 2 batang, 3, 4, 5, dia sambung lagi. So ini drop, base drop. So dua-dua ni adalah supply zone. Okay. Macam yang sebelah atas ni lagi clear. Boleh nampak RBD drop dia ni. Very big. Nampak kan? Sangat besar dia punya drop dia. Kan? So this is very strong lah. Okay, so far faham tak? Faham Okay. So saya patah balik pada lukisan saya. Even ini dekat H4. Kalau you tengok dekat M15, katakan saya tukar kepada M15. So dalam supply and demand, time frame dia tak menjadi masalah. Katakanlah you nak entry dekat M15, you nak main swing sikit-sikit ke, nak scalping ke, you boleh pakai time frame M15. You akan jumpa juga benda yang sama. Ada pergerakan naik kuat, ada pergerakan turun kuat,
Macam ni pergerakan yang sangat kuat USD UCAD M15. So dekat sini pun dah jadi you punya supply zone. This is supply zone. Okay, a very very big drop. So time frame tidak menjadi masalah, bergantung pada you punya trade. Kalau you pakai, you nak swing, you pakai H4 ataupun daily, you tarik dekat mana tempat-tempat yang a very very big drop. And then kalau you nak intraday, you pakai M15 ataupun M5. Even kalau you tukar kepada M1, saya tukar kepada M1, you akan nampak lagi banyak dia punya pergerakan. Tapi M1 digalakkan untuk you kecilkan time frame, kecilkan dia punya candlestick sebab pergerakan sangat besar. Contoh ni macam ni, pergerakan besar sebatang. Alamak, nampak tak? This is M1. Kalau you nak scalping, boleh guna M1. This is, kalau M1 you kena tolong kecilkan habis, paling habis. You zoom in paling habis, ataupun 2 kali lah. 2 kali boleh. Nampak tak? A very very significant drop. So dia dah jadi supply zone. Okay. And then you cari lagi nampak macam ni. Price rally and then dia buat base. Dekat sini dia ada base yang besar. This is M1. And then dia drop. Dia drop ke bawah. So ini adalah rally base drop. So tak kisah you main dekat M1 ke ataupun you trade dekat H1 ke, dekat H4 ke, you akan nampak pergerakan yang sama. You akan jumpa ada supply zone. Ni supply zone satu lagi, rally base drop. Okay, yang ni nampak dia punya pergerakan dia sangat besar, very very significant. Satu batang, 2 batang, dia drop kau-kau ke bawah. Bila price datang balik, you boleh entry sell kat sini. Okay, bab entry lagi saya akan cerita, just introduction saja. Ini kita belajar macam basic saja. So kita better guna time frame besar lah, H4. Kalau untuk mapping, please guna H4. Maksudnya sebelum you nak buat apa-apa decision untuk buy ataupun sell, you please guna H4. Okay, tengok USD JPY sekejap. USD JPY H1. Saya besarkan sikit. This one. H4 now. Kalau katakanlah you tengok tak nampak, you cari time frame lagi besar. Lagi besar lagi. Sekejap saya tukar template. Okay. Di sini kita ada significant drop, a very very significant drop. Atas ni kita ada rally base, price base. Price buat base kat situ. Nampak kan? And then kat sini price rally, and then dia buat base lagi kat sini. Okay. Sama ada dia tembus tak tembus nanti, don't worry, kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak cari supply zone yang cantik untuk entry. Maksudnya kalau you baca ebook bab 3 tu, saya ada tulis bahawa bukan semua supply zone you boleh sell, bukan semua demand zone you boleh buy. Okay, kita akan cari yang berkualiti menggunakan price action, maksudnya cara price datang kat situ. Okay, contohnya di sini kita ada, okay, this is rally, dia naik atas and then dia buat base and then dia drop. Macam tu. And then kata kalau you tukar dekat M15, nampak tak price? Lama laju ke? Sorry. Okay, bila price dah tembus supply zone, kita dah tak valid, dah tak gunakan dalam tu. Supply zone tu kita dah tak guna. Okay, contohnya di sini kita ada price drop and then dekat sini dia buat base. Dia buat base, kita tandakan shadow paling atas. Ambil shadow paling bawah sampai atas. Jadi saya akan tunjuk lebih detail drop base drop. And then apa lagi? Okay, sekarang at least you dah nampak this is significant drop. Apa yang saya nak sampaikan di sini ialah
kita mencari supply zone yang mempunyai significant drop. Okey, kita tak nak dia turun secara melerit-lerit. Okey, so kalau kita lukis, tadi kita dah belajar teori kan, teori kita dah belajar, senang lukis macam ni, rally, dia buat base and then the drop. Tetapi dalam bentuk candlestick, yang paling cantiknya bila rally, katakanlah price naik and then dia naik lagi, and then katakanlah price naik and then dia naik lagi, and suddenly paling penting ada satu candle ke bawah yang sangat besar. Ini dipanggil a clean, very very clean. Maksudnya ini contoh setup double maru. Maksudnya kalau grade saya, kalau supply zone tu saya bagi grade dia. Maksudnya ini adalah grade A punya supply zone. Kenapa? Sebab pertama, dekat sini nama pun Marubozu, maksudnya dia shadow pendek. Shadow dia tak panjang. Shadow dia atas sikit saja. Dia lebih kurang macam tu lah. And then a very very clean ke bawah. Okay. So, tapi secara tepatnya, kalau saya lukiskan supply zone, saya lukis balik lah. Saya lukis secara tepat. Kita ada price naik dan naik, and then suddenly ada satu candle a very very significant drop. Dia boleh jadi macam ni, atau dia boleh jadi 2-3 batang macam ni. 1 2 3. Maksudnya kalau you campurkan semua 3 candle ni, dia akan jadi candle satu batang. This is significant drop. Okay, this is significant drop, and which is very very important. So dekat atas ni, macam mana kita nak buat zone dia ni? Cari shadow paling tinggi. Katakanlah shadow ni paling tinggi, kita ambil shadow kat situ. Okay, katakanlah, so shadow ni antara dua ni, yang ambil yang mana paling tinggi. Sebab atas ni kita nak letak stop loss. Kita punya rules ialah kita sell at supply, buy at demand. This is your stop loss. Okay, and then katakan dekat sini kita ada satu kotak lagi. So katakanlah shadow yang ni dia tak panjang sangat, and shadow yang ni dia lebih panjang daripada sini. You just ambil mana-mana shadow paling tinggi, ambilkan, sampai situ pula, sampai sini. Okay, ambil shadow paling tinggi dan ambil tempat the close body. Ni salah ni. Sekejap, saya padam balik. Close body sebelah. This is supply zone. Macam tu. Okay, nampak tak? Faham? Nampak macam senang kan? Tapi don't worry. Lepas ni saya akan minta you all semua buat kerja rumah, buat assignment. The only thing yang bukan supply zone, ialah bila you ada candle warna biru, dia naik macam ni, price turun ke bawah tetapi secara kecil-kecilan. Kecil-kecil candle dia. Kecil. Ini bukan supply zone. Ini bukan supply zone. Ini dia dah jadi compression, CP. Kalau shadow candle bearish tu pendek dari shadow bullish, boleh. Katakanlah shadow yang bearish ni ke bawah ni, shadow dia pendek saja. Saya ambil warna merah. Shadow dia panjang ni saja. And then yang bullish ni, candle shadow dia lagi panjang daripada sini. Panjang daripada yang sebelah. So kita ambil paras ni, ambil shadow tertinggi sebagai upper level, dan lower level kita mesti cari body. Body bukan shadow.
Faham tak? Syahir Ismail faham? Yang atas ni kita hanya untuk tandakan sebab kita nak letak stop loss ke atas. Stop loss kita akan letak 3 hingga 5 pip di atas supply zone kita. Okey. Asrul Fadli masih tak clear. Okey, tak faham, tak clear kat mana tu? Suara hilang-hilang. Kalau suara hilang-hilang mungkin internet dekat tempat you mungkin slow ataupun ada problem. But don't worry, benda ni akan dirakam secara nanti Ashraf akan upload. Okey. Ini secara asasnya ya, lepas ni saya akan ajar lebih detail lah macam mana. So untuk setup paling cantik, rally base drop ni kita mencari zone yang fresh. Fresh tu maksudnya apa? Maksudnya saya padam balik, saya buat new. Katakanlah you ada supply zone sini. Okay, and then you ada satu lagi a very significant drop ke bawah. So dia punya shadow dia paras ni. And then yang warna biru ni saya punya shadow dia let's say atas sikit lah. Okay, and then shadow yang ni pendek. So this one is a very good supply zone Okay. So cara you buat ialah, cara you ambil supply zone ialah ambil shadow paling tinggi and then ambil body sebelah warna biru ni. Ambil daripada body sampai ke shadow. Ini adalah kita punya supply zone. This is supply zone. Rally base drop. Okay, boleh. It is the most beautiful supply zone. Maksudnya dia break cantik saja. Dengan candle sebatang dia turun, a very clean. Dia panggil clean breakout. Okay, kalau shadow panjang is a very good question. Katakanlah supply zone dekat sini, shadow kita panjang lebih kurang dalam, shadow saja pun sudah 80 pip. Macam mana kita nak buat? Shadow saja dah panjang 80 pip. Okey, katakanlah shadow panjang. Katakan ini H4. Shadow dia sangat panjang and then you tak nampak dekat sebelah-sebelah ni, you cuma nampak warna biru kat sini. Okey. Macam ni. Dan shadow ni dia 80 pip. Wow, 80 pip dia punya. Macam mana kita nak masuk? Kalau kita masuk dekat sini, stop loss campur dengan shadow campur stop loss, dia akan jadi sangat besar zone dia So apa yang kita buat ialah kita zoom in dekat shadow ni, dekat area shadow ni, kita tukar time frame. Daripada H4 kita tukar kepada H1. Okey. Maksudnya you kecilkan lagi. Dalam H1 kemungkinan besar dia akan jadi benda yang sama. Dekat dalam shadow ni dia akan ada candle naik, mungkin ada shadow sikit ke atas and then dia drop ke bawah, something like that. So kita tukar kepada H1. As long daripada zone you sampai atas ni jangan lebih 20 pip. Kalau boleh kita nak stop loss kita kecil-kecil saja. Tak nak lebih 20 hingga 30 pip. Usually you akan dapat dalam 15 pip. Okay. Kalau second candle yang significant drop, okay, good. Katakanlah you ada a very candle bull dekat sini. First candle sama level dengan dia. Wow, this is nice. Katakanlah shadow dia jadi candlestick apa? Siapa belajar candlestick ni? Dia berada di atas, price tengah naik. Tiba-tiba price close kat sini sama dengan body sebelah. And then candle sebelah ni barulah dia drop. Oops. Siapa tahu nama candlestick ni? Tweezer. Okay, tweezer double top. Tweezer dia lebih kurang macam tweezer, cuma tweezer ni dia
Siapa yang tak tahu apa itu tweezer, tweezer ni dia price naik, price naik atas. Dekat atas ni dia ada dua doji. Kalau tweezer dia lebih kurang macam ni. Dia ada dua doji. Dipanggil tweezer top. Ini adalah reversal candle. Okay. Tetapi yang ni dia ada body. So yang ni dia tak ada nama. Okay. Tak ada nama. Maksudnya ini kita panggil twin tower. Saya bagi nama sendiri. Pandai-pandai cikgu ni ajar. Twin tower candle. Sebab dia punya candle dia sama tinggi, sama rendah. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Sekejap lagi saya tunjuk contoh kalau ada. Dia lebih kurang macam ni. Twin tower. Cuma candle yang kedua ni baru dia drop ke bawah. Ini twin tower. Dia biasa mesti close sama. Paling cantik dia punya close ni mesti sama dengan sebelah. Maksudnya dia just jadi macam doji, something like that. Price naik atas and then dia close, dia turun bawah balik. So ini dia punya supply zone. Very very strong. Yang ni very very strong. This is your supply zone. Yang paling penting drop. Ingat yang paling penting ialah significant drop. Lari 2-3 pip tak ada masalah. Cuba kita tengok dekat MT4 ada tak. This is very good one. This one tapi ada shadow balik. Okay. Mana tadi? Hilang pula dah. Dia lebih kurang macam tu lah. Saya delete dulu yang ni, saya delete dulu yang ni. Dekat 21 Julai, saya besarkan sikit. Dia macam ni. Nampak tak price naik kat sini? Price naik and then dia ada dua candle besar sini. Dia ada shadow dia sama tinggi. Dia macam ni. And then ada satu lagi candle warna biru. Warna merah. This is twin tower. It is very very strong supply zone. And then candle yang kedua baru dia terjun ke bawah. Yang ni kita tengok yang ni. Okey. Kalau dua-dua bull mana boleh? Dua-dua bull tak boleh. Dia kena satu bull, satu bear, baru dia jadi twin tower. Kalau dua-dua bull, dia jadi macam ni. Dia akan jadi double maru. Double maru kita akan belajar lebih detail. Satu bull, satu bull. Ni double maru. And then, lepas double maru, dia turun bawah. Ini sangat, ini favorite, salah satu setup favorite saya, double maru. Which is very very simple. Okay. So daripada high ni you tengok candle dia punya shadow high. Ini paling tinggi. Tanda. And then ambil body yang last warna biru ni. Ini adalah you punya supply zone. Okay. Satu lagi ada soalan daripada ni. Kalau CS banyak dalam supply zone macam mana nak tanda? Okay. Kalau ada supply zone yang banyak, dalam ni ada banyak CS, kita cari decision point. Okay. Saya padam balik ni Sebab you main multi time frame. Ni M15. Saya tandakan color dia. Okay. Daripada sini ke sini ada supply zone. This is very very good. Okay. Nampak tak? Price naik. And then dia buat base. Dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas and then dia turun bawah, and then tiba-tiba dia terus turun bawah. Okay. Okay, nampak tak? Ada banyak candle dalam ni. Okay.
So macam mana kita nak masuk? Katakanlah kita nak masuk dekat supply zone, kita nak sell dekat supply zone. Saya nak sell dekat sini tapi stop loss saya kat atas 71 pip. 71 pip kan? Which is very big kan? So apa kita buat ialah kita mencari decision point. Masa itulah kita akan cari decision point. Maksudnya kita nak kecil dekat mana supply zone yang betul-betul decide untuk ke bawah. Okay. So maksudnya kalau supply zone you besar, you nak entry betul-betul sharp. Okay, ingat bila price sampai supply zone kita akan sell. Basic saja. Tetapi bila you nak entry sharp, you kena cari decision point. Tempat di mana price tu break keluar. Kita dah belajar yang dalam. Okay, yang ni saya padam kejap Saya buat new lah. File new. Masa kita belajar minggu lepas, kita let's say katakan ada rally base drop, price base. Okay. Kita buat masa price base, price berada dalam keadaan keseimbangan. Ingat tak kita belajar semalam, minggu lepas. Tetapi katakanlah tiba-tiba price naik ke atas, alamak, naik ke atas, and then di sini dia buat satu lagi base, then price drop ke bawah. Ini dipanggil decision point. This is very important. Ini yang kita akan practice nanti nak cari macam mana. Kalau you nak sniper, you akan cari benda ni, decision point. Maksudnya supply di dalam supply zone, TF kecil dalam supply zone TF besar. Okey. Faham tak? Dalam time frame besar ataupun dalam pergerakan yang besar ni, rally base drop. Rally and then price buat base, and then dekat sini tak nampak sangat, katakanlah tak nampak sangat dia punya, katakanlah dekat sini time frame besar lah, and then price drop ke bawah. Tetapi setiap base mesti ada decision point. Itu yang kita nak cari. Sama ada base untuk buy ataupun base untuk sell. You mesti cari decision point dia dekat mana. Sebab apa? Sebab di sini masa price main price kat sini, turun naik, ada tak decision dibuat di kawasan-kawasan sini? Ada tak decision? Tidak ada decision sebab masa ni supply kuat, demand kuat. Banyak urus niaga jual beli di sini. Okey? And tiba-tiba price drop ke bawah. So kita dah tahu ini decision. There must be a decision. Maksudnya dalam tu mesti ada decision untuk price break ke bawah. So inilah tempat yang kita akan cari nanti. Okey? So saya bagi contoh. Kalau you buka ada seorang, saya ada bagi SS screenshot. Okey, macam ni. Save image as. Saya lukis kejap, saya download ni kejap. CPM 11. Save. Okay, and then saya open. Desktop. Alamak. Okay, kejap Masih kecil sangat lah. Dia nampak tak dia punya gambar? Jelas tak? Nampak kabur kan? Kabur So saya cari gambar lain kejap. Ada seorang hamba Allah ni tadi ada hantar ni. Ini. Sekejap saya ambil gambar yang ni. Safwan Omar, ada student CPM 10, and dia tulis dengan sangat jelas kat situ.
Pasal internet slow sangat ni. Oh my god. Facebook slow ke? Saya save kejap save image, and then saya open baru. Okay. Okay, sekarang jelas. Nampak tak? FB memang slow. Okay. Okay, ini sebagai SOP, Standard Operating Procedure untuk you sell. Perlu ingat, kita sell at supply zone. Okay, you boleh baca tadi dekat Facebook ni. Saya ada bagi Safwan Omar punya, dia tunjuk lukiskan konsep yang sama, mencari decision point di dalam supply zone. Okay, kalau you perhatikan kat sini, kalau kita baca pergerakan dia, price naik ke atas ni, dia naik. Saya buat satu merah rally, and then dia turun bawah, dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, and then dia turun bawah. Okay, so sekarang price actually dia buat base dekat atas, dia buat base dekat sini lebih kurang. This is your base. Base yang sangat besar kan. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, and then dia naik. And then dia turun. Okay, nampak tak dia punya base yang besar ni? Nampak kan? Okay, sekarang dalam base kat sini, kalau you ambil daripada sini, contohnya lah, dekat nombor 5 sini, dekat nombor 5 ni, kalau you baca betul-betul, nombor 5 price dah buat decision untuk break base. Dekat base ni dia dah break ke bawah. Dia dah buat break ke bawah. Dia dah engulf, dia dah keluar daripada kita punya kawasan base. Kat sini dia dah bagi signal lah sebenarnya. Dia dah bagi signal untuk sell. Okay, sekarang this is supply zone. Lepas dia break, price akan patah balik dekat supply zone. Dalam supply zone yang besar ni, you cari supply zone yang kecil ataupun decision point. Kalau you cari decision point ni, you tengok sebelah kiri, dekat mana asal usul pergerakan ke bawah. Sini dia ke bawah. Oh sorry, sekejap dia turun bawah sini. Di atasnya biasanya akan ada supply zone. Ada lagi satu, sama ada drop base drop atau rally base drop. Nampak tak? Dekat sini ada satu DP ataupun sini saya tulis apa ni? Drop base drop, TF kecil. Kalau you tukar TF kecil, dia akan ada kat situ. So kalau you jumpa drop base drop dalam TF kecil, di dalam TF besar, maksudnya you ada supply zone yang kecil dalam supply zone yang besar. This is a very very good entry. Maksudnya inilah you punya decision point. Okay, this is decision point. Okay, kenapa? Sebab pertama, you tengok dekat sini, dia ada kena-mengena dengan support and resistance. You perhatikan dekat sini, price naik ke atas, dia buat apa kat sini? Sini kita ada resistance. Di kawasan sini ada resistance. Price tak boleh ke atas. Dia pergi atas pun dia tak berjaya close ke atas. Nampak tak? Ada resistance. Hello? Nampak tak? Okay, and then price turun ke bawah. Di sini pula you ada demand zone. Di sini you ada demand zone.
and then price naik atas balik. Dia break resistance ke atas, dia buat base lagi kat sini. And then dia turun bawah, dekat sini pula dia jadi support. You ada support sini, support, and then ada 3 support kat sini. Nampak tak? Nampak? Nampak, okey? So dekat sini, dekat support resistance ni, tiba-tiba ada satu supply zone yang break demand kat sini. Dia break demand, dia pergi ke bawah, dia break demand kat sini. So maksudnya decision sudah dibuat untuk ke bawah. Tapi sebelum dia ke bawah, dia akan break yang kecil-kecil dulu. Dia break demand dulu. So bila price patah balik, dekat mana kita nak sell? First, kita sell dekat supply zone. Okay, supply zone kita dekat mana? Dekat sini. Dekat mana kita nak entry? Kita entry dekat decision point. Okay, kalau you tukar balik ni yang tadi ni. So nampak kan decision point dekat sini? Yang saya lukis tadi. Nampak kan? You entry kat sini. Dan biasanya saya bagi hint, saya bagi tips. Level-level decision point biasanya dia akan sama level dengan bahu sebelah kiri. Head and shoulders. Okay, head and shoulders. Okay, saya lukis balik. Saya buat new. Katakanlah price naik. So ini saya letak satu line konsep dia mesti sama lebih kurang. Di kawasan bahu sebelah kiri, you akan sell di sini dan sell di sini. Maksudnya apa? Okey. Di sini biasanya akan ada satu resistance. And then price turun balik, and then dia naik balik. So di sini you ada you punya demand. This is demand. Okay, and then price naik atas, nak try break resistance agak susah. So dia jadi another resistance lagi. Resistance, and then another resistance. Tiba-tiba price break ke atas. Dia break ke atas. Tetapi sepatutnya bila price break ke atas, sepatutnya dia terus naik atas. Tapi tak. Dia patah balik. Dia buat lebih kurang support kat sini lah actually. Kali ni saya padamkan balik. Saya padam kat sini. Biasanya dia akan ada satu problem untuk break this resistance. Ini atas sini. And then di sini dia akan jadi support pula. And then dekat sini dia break. Okay. Okay. So nampak tak? Dekat sini dia jadi support. So sekarang level ini dipanggil apa nama level ni? Apa nama line ni? Ini bukan SR flip ini dipanggil significant support and resistance level ataupun SSR. Okey. SSR So, bila you nak sell, okey, kita tahu kita nak sell dekat supply zone. Tetapi kita dekat mana nak entry? Kita akan entry secara sharp di kawasan sini. Di sini biasanya akan ada satu decision point. We are looking for a decision point. Price naik ke atas and suddenly ada satu price turun ke bawah. At this level, sama level dengan bahu kanan. So saya tandakan sini. Resistance yang paling kiri sekali saya bagi nama bahu kiri
bahu kiri. So dekat tengah-tengah ni mungkin you akan jumpa another one. You akan jumpa doji. Sometimes you jumpa doji, sometimes you jumpa the fifth element tu lah, yang 5 elemen yang kita belajar. Doji kat sini. Okey. Apa beza significant support dan resistance dengan SR flip? SR flip dia hanya sekali saja. Maksudnya sini ada support dan biasanya dia akan berlaku di bawah sini. Kita akan ada support and then kita ada breakout kat sini. A clean breakout. And then price datang balik. And then dia jadi resistant. Dia cuma sekali sahaja. SR flip kita akan belajar minggu depan ataupun hujung minggu ni. So ini dipanggil SR flip. Okay. Maksudnya dia di luar kawasan supply zone. Yang kita nak cari ialah significant support and resistance line di dalam supply zone. Okay, I letak balik. Dia punya supply zone adalah daripada sini. Daripada sini sampai sini, this is your supply zone. Okay. This is your supply zone. Tetapi di dalam time frame yang lebih kecil, you tukar sampai M1, you cari decision point di dalam kawasan ini. Dan decision point ni biasanya dia kawasan-kawasan sini, dekat sama level bahu kiri. Okey. Jadi bagi contoh GBP USD. Okey. Yang ni faham? Ini just bagi contoh saja. Okey, saya tunjuk dekat ini, kita dah masuk sharpening tau. Maksudnya kita dah sharpkan kita punya entry. USD Kanada, tengok dia naik lagi USD Kanada sebab dia belum sampai dekat this area. I'm looking for this area, dekat area sini. A decision point. Kalau you nak sell dekat sini supply zone, you tukar time frame kecil, cari significant support and resistance. Di line tersebut biasa ada support, biasa ada resistance, biasanya akan ada doji dan dia akan ada decision point. Dan you cari bahu sebelah kiri, which is very simple. Okey, bagi contoh dekat GBP USD last week nya. Selipis balik. GBP USD M30. Okay. You perhatikan di sini bila you tengok first untuk teknik double maru, this is double maru. Okay. And then advanced setup, di sini kita ada fake out, which is saya akan ajar lah next week. So kita ambil support kat sini, kita ada R1, resistance 1, dan bila you entry, you tidak boleh sembarang-sembarang entry. Maksudnya tadi kita belajar apa? Bila you nak entry, you kena campurkan dengan price action. Tolong baca ebook dekat tajuk double maru. Price action. Ini dipanggil price action. Price membuat setup fake out. Okey, R1 kita ada resistance 1, ada R2, ada R3. And then dekat sini kita ada support. So dia dah jadi SR flip juga. So bila you ada supply zone yang ada SR flip, bawah dia ada SR flip. So supply zone atas tu sangat cantik untuk you entry. Okay. So sekarang you dah tandakan open price second maru. So dekat sini tempat kita sell, kat sini sell ke atas. Stop loss kita di atas daripada shadow. Okay.
So lebih kurang berapa pip? 36 pip. Okey, sekarang macam mana you nak analisa entry betul-betul zero float ke atas ni, dekat sini? So apa you buat, dekat supply zone sini, okey, dekat supply zone dia ada double maru ni kan, you tukar time frame kecil, you cari decision point. Okey, cikgu sikit, sekejap. Okey. Okey, video dah stable kan? Okey, sekarang first kali apa yang you dah tahu, sini you dah ada support, and then dekat sini you punya R1 tadi, resistance. You study price punya structure dekat sini. Okey, maksudnya dekat sini you ada bahu sebelah kiri, you akan cari resistance. First kali you akan cari resistance paling kiri, and then dekat resistance tu you try letak satu line dekat situ. Ada tak tempat-tempat penting di situ? Decision point. Kita nak cari decision point. You ada resistance, you ada support kat sini. Support, and then dekat sini ada DP. Nampak tak ni DP? Kecil saja. Surround here. And maybe you ada supply zone dekat this area. Jadikan bahu sebelah kiri, ini bahu kiri ni bahu kiri sebagai penanda aras. So dekat situlah you akan try entry secara sharp. Cari bahu kiri. Okey. Nampak tak? And then you dapat dekat sini. This is your entry. Dekat bahu kiri, sama bahu, level dengan bahu kiri. You can dapat entry dekat sini. Very 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 sharp. Stop loss untuk yang memula. Untuk yang tak biasa, you boleh entry stop loss dekat atas. Double maru, lebih kurang dalam, kalau you entry kat sini, stop loss you maybe dalam 32 pip. Tetapi siapa yang dah biasa, stop loss you cari dekat mana decision point dia tadi. Ni ada drop base drop, you letak stop loss dekat sini saja. Kita tak nak besar-besar. Atas sikit daripada supply zone. Lebih kurang dalam 5 pip, 6 pip. Ataupun make it 10 lah. Tapi you kena practice. Boleh practice dalam ni, kena stop loss sikit-sikit pun tak apa. Decision point, ada satu soalan dia tanya, decision point kita nak cari terus buka M1 ataupun kena tengok M5, M15 dulu. Okey, untuk decision point kita akan buka di time frame besar dulu. Kita akan drop down daripada, contohnya tadi dekat sini setup M30. Kita ada double maru sini. Daripada M30 dekat sini, dekat area double maru ni, saya kecilkan time frame M15. Kecilkan lagi M5. Cari di mana decision point dia. Itu paling penting. Boleh? Okey, saya ambil satu lagi contoh macam yang tadi itulah. Ini untuk setup buy. Yang ni sangat cantik dia punya decision point dia. Ada satu lagi setup. Baru clear. 13.70,
kosong. Okey, sekejap saya buka, ini contoh. File open. Okey. Ni nampak. This one is very perfect. Okey, nampak tak? GBP USD M1. Saya betulkan sikit. Dekat sini ada resistance. And then price turun bawah. Dekat sini ada resistance lagi. Sangat cantik. And then the price break naik atas. Dia turun bawah. Dia jadi support. Support. Nampak tak? Shadow jadi support, dan dia naik atas lagi. Sepatutnya lepas ni dia naik atas lagi, tapi dia turun bawah. In this case dia break bawah pula. Dia break demand kat sini. Demand ni ada significant up, dia naik atas. And then dekat sini dia ada base. Dia dah break satu. Saya kecilkan dia macam ni Dia dah break satu. And then dia break lagi kat bawah sini. Sini ada satu lagi demand. Dia hinggap lagi, dia break lagi. So apa kita buat? Kita cari decision point. Okey, kita cari decision point. Macam mana nak cari decision point? Kita cari 5 elemen. First, paling penting cari bahu sebelah kiri. Nombor 2, significant support and resistance. Nombor 3, kita cari doji kalau ada. Nombor 4, kita cari FTR. Nombor 5, kita cari decision point. Dan kelima-lima elemen ni mesti sama level. Dia tak boleh jauh-jauh sangat. Dia mesti sama level. So in this case, kalau you tarik satu kat sini, you jadikan bahu sebelah kiri ni sebagai level yang pertama, sebagai penanda dia. You akan jumpa kat situ. Bahu sebelah kiri, okey, dah jumpa. And then significant support resistance tak? You tengok line tu, resistance, support. Jadi support and then jadi resistance lagi. Okay, good. And then kat situ ada doji tak? Yes, you have doji je. Doji kat sini. Dekat line-line yang dekat-dekat tu ada doji. Sini ada doji kat atas sikit. Okay, doji. And then apa lagi ada? FTR. FTR you tengok e-book. This is your FTR. Ni FTR. Kalau tak faham FTR tak apa, tak penting sangat. Sebab significant support and resistance line tu lagi penting. And then you cari apa? Decision point. DP. FTR dah settle. And then you cari DP. Kat mana you cari DP? Biasanya dia akan berada di sebelah kanan sekali sebelum dia break benda lah tu. So this is your DP. DP dia mesti bentuk macam ni. Sekejap Dia warna biru dan naik atas, and then ada significant drop ke bawah. So this is your DP. So you tandakan dia punya zone dia, supply zone. Maksudnya ini adalah supply zone di dalam supply zone yang besar. So this is it, your decision point. Okay, then you akan entry kat sini. Dekat line tu, entry saja. Stop loss you letak dekat atas. Significant, ada soalan. Kalau jauh sikit tak apalah, maksudnya kalau jauh sikit dalam 2-3 pip tu tak kisah. Tapi dia tak nak jauh sangat sampai 10 pip, 20 pip. Itu dah tak cantik. Kita nak yang cari dia satu line tu semua ada kat situ. Kita nak cari decision point bang sebenarnya.
Dekat sini jadi resistant, price tak boleh tembus. Dekat sini price tak boleh tembus. Tiba-tiba price tembus, sepatutnya dia naik atas, tapi dia turun bawah, dia jadi support pula. Maksudnya apa kat sini? Dekat line sini ada banyak berlaku jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Orang suka pada price ni. Orang suka pada price ni. Tiba-tiba mesti barang habis kan. Bila orang beli, jual beli, jual beli, barang habis. So bila barang habis, price turun ke bawah. Price turun ke bawah. Maksudnya demand dah habis, supply pula ada banyak terlebih. So apa jadi pada price? Price akan datang balik ambil kat supply and then dia drop ke bawah. Okay? Ini kita panggil decision point. Ini dipanggil high liquidity. Very very high liquidity. Doji adalah tempat high liquidity. Maksudnya tempat orang jual beli, jual beli, jual beli. So bila kita nak jual, kita mesti jual kat tempat yang sama. Tetapi kat mana? Selepas orang buat decision. Maksudnya supply, demand dah tak cukup. Dekat mana decision dia? Decision dia dekat sini. Price akan datang balik, don't worry. Okay. Take 5 alright. Kalau tak faham, you buka yang Safwan Omar punya tu. Dia mungkin ceritakan kat situ lagi jelas. Ini. Kita rehat 5 minit dulu boleh? Ini baru nak belajar sell and supply je. Tapi yang pertama dia tengok, pertama price naik, 2 dia ada left shoulder, 3 dia buat demand, 4 dia buat hit, nombor 5 dia break demand kat sini. So nombor 6 dekat right shoulder ni kita akan entry. Dan dekat mana kita nak entry? Dekat area left shoulder dan significant support and resistance, ada decision point kat situ. Boleh? Boleh dibaca dulu. Okey, sekejap dengar mana jelas. GBP USD Kanada masih naik. Hello, test. Testing. Okey. Euro. Saya bagi contoh mana cantik this is very good one. Bab-bab yang advance nanti saya akan ajar apa benda tu FTR, apa tu lorong cahaya, apa tu SR flip, apa tu fake out. Kita tidak akan entry sell di semua supply zone.
Kita akan entry hanya bila ada price action saja. This is fake out. Hari ini kita akan belajar lukis cara nak buat supply zone dengan demand zone saja. Demand zone pun mungkin besok hari kita fokus kat supply zone sahaja. GBP, JPY. And then location tu penting. Final, dekat mana nanti kita nak entry, mana supply zone yang kita akan agak-agak dia akan pergi. Itu nanti final, last kali cara-cara membaca market. Okay, hari ni just orang cakap sebagai brief introduction ataupun masih still basic lagi. Macam ni clear, very very clear. Okay. So sekejap saya nak download ebook Double Maru sekejap. Untuk supply zone besok kita akan belajar drop based drop. Hari ni kita fokus dekat rally based drop. TBST clock, time frame, candlestick. Okay, I nak you semua download buku teknik Double Maru. Hello, test. Semua okay ke? Ke muntah-muntah hijau? Minggu lepas ramai yang muntah hijau, pening kepala. Okay, semua okay. Semua buka ebook teknik Double Maru. Hampir nak muntah hijau. Okay, don't worry. Just relax. Ini adalah supply zone paling basic, paling penting, dianya paling clean. Kalau you baca ebook Double Maru tu, dianya adalah sell at supply zone. Maksudnya sell at supply zone. Okay, boleh sambung ke? Sebab baru sekejap. Ya. Dan benda ni you kena practice. Okay. Yang sarukuk dah masuk ke? Okay, sarukuk kat luar. Jadi kita akan belajar teknik Double Maru. Follow basic SND, which is sell at supply zone. Okay. Okay. UCAD apa jadi dengan UCAD? Relax lah. USD Kanada, ramai yang dah sell ke? Relax, dia belum sampai atas lagi. UCAD H4. Dia dah start masuk lah. Ada doji dekat area situ. At this area, I think dekat this area. This is very good one. You can start sell now. Kita tengok H1 kejap. Kita ada, nampak tak right shoulder? Sini bahu kanan. Ni account demo saya test sebab nanti saya nak buat money management apa semua. And then dia turun bawah, and then dia naik atas, and then dia turun bawah, dia naik atas. Dekat level bahu kanan ni you tengok saya letak satu line tebal sikit lah supaya UCAD dia tak boleh nak terbang sebab kita ada resistance line yang tebal kat sini. Lagi tebal you buat, lagi susah dia nak tembus. Okay, you ada bahu kanan, you tengok dekat sini ada support, and then ada doji, a lot of doji sini. Ada doji, and then sini price naik atas, tapi dia tak naik atas, instead dia turun bawah balik. Dekat sini, and then dia turun sini. Alright, saya pula dah tertinggal.
So dekat situlah you nak sell. Okay. Sini ada SR flip. Sini ada SR flip, ada doji. Kalau saya letak satu line dekat sini, sini ada SR flip. Tukar time frame kecil sikit, M30 tengok. Alamak, mana dia pergi? Masalahnya bila you trade SND ni, you kena refer to the back. Apa ni? You kena tengok belakang sejarah. Apa dia buat kat sini. Okay, and then okay, kalau kita pakai M30 kita nampak sikit ini tebal sangat. This is bahu kanan. And then price naik jadi support. Arrow up. This is arrow up. So sini ada banyak doji, a lot of doji here. Perhatikan line tu ada banyak doji. Dojis lah saya tulis. Dojis, maksudnya ada banyak dojis. And then dekat sini ada resistance. And then dekat sini ada demand. Price naik atas dia jadi demand. So ni price naik atas jadi demand. Price naik atas balik sampai dekat sini dia break bawah. And then dekat sini dia tum ke bawah. So I think around here lah. Sini ataupun sini. Okay. So siapa yang ada account Nemo dah boleh start lah. Try. Ataupun saya try limit kat sini. Sampai tak dekat sini. Okay. Saya limit dekat area yang tadi tu. Dekat decision point. Okay. Area bahu kanan. Ingat, bahu kanan. Sorry, bahu kiri, bahu kanan pula. Area bahu kiri. And then apa lagi yang kita ada kat sini? Kita ada fake out. Kalau you kecilkan sikit, TF daily. Wow, sepah. Template saya guna SND. Oh, atas ni ada so jaga-jaga sikit. Ada doji sini. Di sini kita ada fake out. So kita nak entry dekat atas tu saja. Okay. Boleh. Sikit lagi, belum touch lagi. Itu kalau you nak pancung entry pucuk pancung entry pucuk. Tapi kalau you nak confirmation, please tunggu rejection kat sini. Tunggu reaction. Maksudnya buka time frame kecil M15 ataupun M5. Apa you nak buat? You kena tunggu dia buat pattern yang sama. Head and shoulders dekat sini. Maksudnya price naik and then turun. And then dia naik balik. Ambil you punya trigger. Konon-kononnya lah. And then dia break bawah. Once dia break kita punya demand, maka you akan standby sell dekat atas. Dekat sini. Sama dengan bahu kiri. Baru you akan sell. Maksudnya lagi selamat. You tak payah nak terkejar-kejar dekat pucuk. Kita mencari confirmation. Dan dekat area bahu sebelah kiri ni, dia akan ada support and resistance. Dia akan ada decision point. Okay. Itu cara untuk confirmation. Tapi kalau you berani untuk ambil pucuk, you boleh try lah kat situ lah. Confirmation macam tu. Maksudnya you tunggu price action. Price action apa yang ada kat situ. Tunggu sebab bila pasal price naik, maksudnya dia masih buat higher high, masih dia buat higher low. Masih uptrend lagi. Masih uptrend lagi. Okay. Okay.
Kat mana tadi? Okey, double maru. Boleh saya sambung dengan double maru tak? Boleh Okey, teknik double maru ni diasaskan oleh Encik siapa daripada Japan. Semua marubozu. Marubozu ni candle yang body dia besar, shadow dia pendek. Ini dipanggil marubozu. Kalau dia ada shadow pun dia cuma kecil je shadow dia. Marubozu. Maksudnya apa ni marubozu? Maksudnya demand kuat. Demand kuat. So demand push price naik atas. Okay. So masa ni kita tak akan sell, tak akan buat apa-apa. Sebab masa ni demand tengah kuat. Kalau you nak follow buy, no problem. No problem Suddenly ni dipanggil marubozu. And suddenly tiba-tiba katakanlah dia ada satu lagi marubozu. Okay. Maksudnya kita dah ada dua marubozu kan? Betul tak? So ini dipanggil double marubozu ataupun teknik double maru. Dipanggil double maru So biasa dekat maru second yang dekat ni dipanggil first maru. Yang atas ni kita panggil second maru. Katakanlah dia ada shadow sikit kat atas, shadow sikit kat bawah. Ini teknik paling senang. Ikut pengalaman saya, ini teknik paling senang dan paling confirm. Confirm maksudnya bukan confirm profit, tapi kebarangkalian dia untuk reject ataupun untuk you buat profit dan dengan entry yang cantik memang best. Okey, katakanlah shadow dia sini dekat atas ni tinggi sikit pada sini lah. Okey. Ini second maru Okey, kalau kita study supply and demand, dekat sini demand naik, push price naik atas. And then dekat sini price stop kejap and then dia naik ke atas lagi. Betul tak? So dekat sini kita panggil apa? Ni zone apa ni bang? Siapa boleh beritahu ini zone apa? Rally base rally. Ini adalah rally base rally. Maksudnya TF kecil ni dia naik sini, price naik, turun, naik, turun, and then dia naik, turun, and then dia naik. Dekat sini dia buat base. Sorry, sini sampai atas, and then dia buat base. Dekat shadow tu and then dia boom naik atas. Ini adalah rally base rally. Dia punya shadow yang bawah ni, rally base rally. And suddenly, katakanlah tiba-tiba ada satu candle bearish, warna merah, sebatang terjun ke bawah. Maksudnya tiga-tiga ni pun maru. Tapi yang ni dua maru up, satu maru buy. Dua maru buy, satu maru sell. Yang maru sell ni dia belasah, dia makan terus first maru dengan second maru. So ini dipanggil supply zone. Betul tak supply zone? Tadi dia jadi demand zone kan? Jadi dia biasanya demand zone. Sini ada supply zone. So macam mana kita nak lukis supply zone? Kita akan ambil daripada shadow paling atas antara dua ni, mana paling tinggi, and then dekat open price second maru. Kita ambil daripada sini sampai sini. Ini adalah supply zone kita. Okey. Ini adalah supply zone kita. Okey, nampak tak? Yes, support nanti saya akan cerita. Tapi zone dekat sini RBR. Dekat bawah ni adalah support. Perlu diingat kan? Support adalah shadow. Body ke shadow adalah zone. Nampak tak? Perbezaan antara support dengan zone. Betul Rizwan?
Okey. Maksudnya dekat shadow bawah dia akan jadi support sebab dia shadow. Tapi daripada body ke atas ini dipanggil zone. So ini daripada atas sampai bawah sini adalah supply zone. Okey, faham Okey, yang ni saya padam balik. Saya padam. Okey, katakan dah padam, dah clear lah semua. So dekat sini adalah demand zone kita demand zone rally base rally. Demand zone ni penting sebab dia break resistance dekat sini. Dia push ke atas. Sini di decision point untuk up ke atas. Tetapi di sini ada satu pergerakan ke bawah. Dia mengalahkan demand zone sini. Maksudnya demand zone kat sini tidak direspect. Dia terus tendang. Dia terus tembus ke bawah. So biasanya dia akan jadi flip. Maksudnya demand menjadi supply zone. Okey, sebab dekat sini supply zone kita sudah menguasai pasaran. Sebab pergerakan besar ini dipanggil significant drop. Significant drop. Okey, kita dah belajar tadi kan significant drop. So kita ambil supply zone kat sini. So bila price datang balik, kita akan entry dekat, secara basicnya kita akan entry dekat open price second maru. Sell at supply zone. Dekat open maru yang second ni, open price dia kita akan entry dekat situ. Dan stop loss kita akan berada di atas. Stop loss di sini. Okey, boleh? So far faham tak? Dekat mana kita nak sell? Kita akan sell di sini. Sell di open price second baru. Okey, maksudnya pergerakan daripada atas ni dah jadi apa? Katakanlah price ni daripada bawah. Dia dah jadi rally base drop. Nampak tak? Rally base drop. Base you ambil daripada atas ni. Okey. Sekarang kita entry secara basic saja di sini. Okey, faham tak? So far. Testing. Okey, faham Okey, macam mana saya nak entry lagi tajam, lagi sharp daripada sini? Macam mana saya nak entry lebih sharp lagi? Yes, pergi kepada lower time frame. Pertama cari apa tadi? First kali kalau you nak entry sharp, cari R. Yes, bahu kiri. Okay, bahu kiri and then you tandakan dulu line tu. Dalam line tersebut, kalau you tengok dekat time frame lebih kecil, you jumpa support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance. Even dekat M1, kalau you tak jumpa dekat M15, you cari dekat M5. You cari M5, you tak jumpa, you cari dekat M1 and suddenly baru you jumpa dia punya decision point. Let's say katakanlah you jumpa decision point dekat area-area bahu kiri ni. Price naik atas. Is it like this? No. Price naik atas. Warna biru. Alamak. Dekat level yang sama tu, entry sniper tu, you jumpa another double maru. Ada video saya tentang GBP AUD. Macam mana nak cari sharp entry kat sini. Ini dipanggil, ada dekat bahu kiri you ada SSR ataupun you jumpa doji, significant support and resistance, SSR. So you akan
entry betul-betul di situ So instead dia pergi sini, better you pergi sell dekat sini, betul-betul dekat decision point. Sell at supply zone but entry at decision point. Baru dapat sharp. Okay, faham tak? And then you kena tengok price action. Ni saya padam balik. Price action minggu depan, hujung minggu ni ataupun minggu depan kita akan belajar lebih detail apa itu. Tapi I think by tengok saja jual tahu kan, tak ada masalah kot. Dekat support tadi, dekat area support tadi biasanya dia akan jadi SR flip. Dekat support tadi, kalau you tarik line, I buat warna hijau lah. Buat warna hijau. Di sini bila price naik balik sampai dekat sini, dia akan reject ke bawah. Masa dekat sini terpulang. Kalau you nak masuk pun boleh, you tak masuk pun boleh. Tapi saya tak gemar. Saya akan tetap sell dekat supply zone dan saya akan entry at decision point. So dekat sini biasanya dia akan jadi resistant. Okay. So bila ada resistant, price break ke bawah. Price break ke bawah. So dekat sini dah jadi SR flip. SR flip. So kita dah ada satu macam cakap apa tu? Satu price action PA. Okay. SR flip. SR flip adalah fake out. Maksudnya sebenarnya price nak turun bawah, betul, tapi dia tak cukup order. Apa dia buat ialah dia akan kumpul order orang yang sell yang tak sabar. And then turun bawah lagi, dia naik atas lagi, and turun bawah lagi. Resistance kita dah ada berapa dah? Ni R1, ni R2, yang ni R3. Betul tak? R1, R2, R3. Okay, dia dah jadi setup fake out V1, which is kita akan belajar lah next week. Fake out V1. So bila ada resistance banyak kat sini, you kena faham, bila ada banyak resistance kat sini, ramai tak orang sell kat sini? Macam biasalah konsep ayam tu. Bila orang sell dekat sini, sell, dekat mana letak stop loss? Dia akan letak stop loss dekat atas daripada resistance. After biasanya lebih kurang kat sini lah. So dia punya order akan jadi order, bila dia sell dia akan jadi order buy stop. Okay. Di sini akan jadi buy stop. Sebenarnya di sinilah tempat area buy stop, tempat area decision point. Kalau dia bertembung memang sangat cantik. So price akan, dia bersini dia akan naik ke atas, ambil stop loss siapa yang sell, and then baru price terjun. Okay. Ini teknik double maru. Maksudnya salah satunya ialah SR flip, PA dia, ataupun fake out, ataupun compression. Compression pun sama juga. Kalau you tarik kat sini, line kat sini, dia akan jadi compression, CP. Which is kita akan belajar lagi detail lagi lah minggu depan. Sebab demand kat sini dah clear. So, tetapi sepatutnya price terjun ke bawah, tapi instead price naik atas. Dia jadi CPLQ. Sesuatu yang bagus untuk big trader, perangkap seller. Okay. So price naik atas, ambil order kat sini. Kebetulan order buy stop ni sama level dengan decision point, sama level dengan bahu kiri, SSR. Inilah tempat paling cantik you entry. Okay. Stop loss asal dekat atas daripada supply zone. Tetapi siapa yang nak biasakan diri dengan entry sharp, yang tak nak stop loss banyak-banyak, stop loss you yang paling cantik ialah di sini, atas daripada atas sikit daripada DP. Ini you punya stop loss.
Dekat sini stop loss you sangat kecil, less than 10 pip. You boleh practice sniper. Okey, ada soalan dia tanya, boleh tak kita guna line chart terpulang? Tapi biasanya saya akan gunakan candlestick, you boleh nampak. Bila price naik atas ke double maru, you tengok dekat second maru ni ada shadow tak ada shadow. Kalau ada shadow tu akan jadi support dan dia akan jadi resistor. Kalau you tengok ibu double maru tadi, banyak contoh dia. Contoh dia sama saja kalau you tengok. You boleh baca lah lebih detail. Nampak? Sekarang dah nampak belum dia punya contoh-contoh entry menggunakan teknik double maru? Okey, nampak tak? Rizwan nampak? Hello? Test. Okey, nampak. Okey, sekarang kita ada double maru. First maru, second maru, third maru dia terjun ke bawah terus. So very strong, significant. Dekat kawasan sini you ada first maru, second maru, you tandakan second maru. Okey, open price second maru, you tanda ini you punya supply zone. And then you cari significant support resistance dalam ni kan. Tetapi I bagi hint kat you, you cari bahu sebelah kiri. You tengok bahu sebelah kiri dia. Nampak tak bahu sebelah kiri dia kat sini? Nampak kan? You entry dekat bahu sebelah kiri. Kalau you tanda betul-betul, nampak you akan entry dapat pucuk je kat sini. Zul Abbas nampak? You ada double maru, you ada shadow. Nampak tak shadow dia? Shadow dia ni akan jadi support. Dia akan jadi fake out kat sini. SR flip. Price akan naik atas juga. Dia akan cari bahu sebelah kiri. Okay. Kalau ada maksudnya dia dah nampak lah tu. Good. Very good. Maksudnya you dah nampak. First you akan cari bahu dulu. You cari double maru dulu. You cari significant drop. Supply zone. Kat supply zone, kalau macam this case you tak boleh nak, saya tak boleh nak tukar pada low time frame. Saya just jadikan bahu sebelah kiri je sebagai dia punya line. So bila price kat sini, and then you kena campur PA, price action. Dia buat apa? SR flip, fake out V2. Price kat atas ni you entry betul-betul dekat line bahu sebelah kiri. Okey, tak payah kecilkan time frame. Tak apa, kalau you dah expert, you tak payah kecilkan time frame. Okey. Ini satu lagi, sama juga. Double maru. Bahu sebelah kiri dia lebih kurang kat situ. Nampak tak bahu sebelah kiri dia? Nampak kan? You entry betul-betul kat pucuk bahu sebelah kiri. And then nampak tak shadow dia ni? Shadow yang dekat bawah ni, dia akan jadi SR flip. Ya. Okay, next contoh. Ni contoh. Contoh ni GBP Chef H1. Double maru. Dekat sini lebih kurang ada support. Dia akan jadi SR flip. Bila ada SR flip, cari bahu sebelah kiri. So lebih kurang dekat sini lah, around here. So you akan dapat dekat sini. Okay. Next. Ini SR flip juga. You ada SR flip, tapi yang ni dia tak sampai bahu sebelah kiri, because this is very near, dekat sangat. Video lagging tak apa, you apa you buat lah. Okay, yang ni cantik. Lepas ni I nak you buat assignment. You cari sendiri double maru, apa fake out dia, ada apa PA dia, SR flip ke. Okay.
AUD M15. Nampak tak AUD M15? AUD M15. Okey. Ada double maru, first maru, second maru, dan atas tu ada satu candle lagi, and then dia drop ke bawah. Dia punya shadow dekat bawah ni ada support. Support dia become resistant. R1, R2, R3. So kita akan entry dekat atas sikit. Dekat mana kita nak entry? Kalau you ambil open price second maru pun you dah dapat pucuk. Tapi kalau you nak zero float, you ambil bahu sebelah kiri. Nampak tak bahu sebelah kiri dia ni? Kecil je bahu sebelah kiri. You boleh buka e-book you sendiri. You tengok contoh AUD M15. Alright, kalau you dah nampak, you dah jadi Neo. This is very good, I like it. Okay, ni contoh USD Chef M15 double maru. Resistance cukup 3, dia akan jadi fake out V1. Kalau SR flip, dia akan ada satu saja. Tapi kalau ada 1, 2, 3 cantik, dia akan jadi fake out V1. Dia kena cukup 3. Kalau 2 tak cukup. Okay, R1, R2, R3 fake out, and then kat sini double maru. Tadi yang candle, satu candle sama candle, candle sebelah sama. Nampak tak bahu sebelah kiri dia? Tak nampak sangat kan? So dekat situ je lah dia pergi. Yes, candle twin tower. So you entry betul-betul kat situ. Once price dah terjun ke bawah, apa you buat? Mula-mula stop loss you dekat atas. Bila price terjun ke bawah, cepat-cepat letak break even ataupun 3 pip ataupun 4 pip daripada shadow paling tinggi kat sini. Kalau kena stop loss pun tak ada hal. 1 pip, 3 pip je dalam very kecil. Dia punya risk and reward dia sangat besar. Okey, ada orang tanya sebelum jadi R2, R3 boleh ke entry di SR flip? Boleh, tapi dengan syarat yang the first time you boleh masuk. Katakan you ada support, dia breakout, dia datang balik resistant, itu you boleh masuk. Tapi kalau dah 1, 2, 3 macam ni, 3 dia pergi jauh, tapi nasib saja ni sebenarnya. Dia tak pergi jauh sangat. Kalau you dah scalping boleh lah, tapi tak digalakkan sangat. Better kita sell at supply zone. Okey, GBP USD M30, 60 minit, 1 jam. Yang ini paling cantik. Kita tengok double maru, first maru, second maru, third maru. Dia terus makan first maru. Bawah dekat tu ada satu support, ada shadow. Shadow ni biasanya dia akan jadi SR flip. SR flip. And then you entry dekat open price second maru. Since sebelah dia tu tak ada bahu, you entry dekat area bahu tu lah. Lebih kurang kat situ. Okay. Yang lain semua sama lebih kurang. Okay, ni contoh student yang CPM 10. Dia orang buat assignment. Yang lukis and then dia entry, lukis entry. You kena buat benda yang sama baru you nampak. Kalau you tak buat, you takkan nampak. Contoh ni ada supply zone, bahu sebelah kiri mana? Bahu sebelah kiri dekat sini. Dekat sini, ujung sini. And then you dapat entry betul-betul dekat pucuk sini. So sekarang pun dah 11.20, kita habis dalam 11.30. Boleh tak ada yang besok sambung kerja kan? So apa you buat adalah you baca dulu e-book ni. You baca e-book, and then you kena buat sendiri. Bila you buat sendiri, you akan nampak. So apa you buat adalah pergi dekat you punya MT4, cari mana-mana time frame. Oh, 2 pip tak kena. Okey, cari mana-mana time frame, you cari double maru. Contoh macam ni lah. Dan kalau boleh you cari double maru yang dah siap. I nak tengok macam mana. Dia bukan macam sekarang bila price okey macam ni double maru. I bukan nak tengok dia ni. I nak you buat benda yang dah siap. Sebab benda yang dah siap ni dia akan jadi macam satu habit. You akan nampak benda yang sama saja.
supaya the next time you akan, orang cakap tu apa ni, you akan benda tu berulang-ulang dekat dia punya fikiran. Kita tak nak, okay, kita nak cari yang jenis macam ni, benda yang edit. And then you tandakan dekat mana dia punya bahu sebelah kiri. Okay, macam tu lebih kurang. Boleh tak? Sebab you nak practice any time frame. H1 boleh, H4 boleh, M30 boleh, M15 boleh. You kena lukis. Kalau tak, nanti you tak akan nampak. You akan tertanya-tanya macam mana nak lukis lagi, macam selagi you tak lukis, selagi itulah you tak nampak. Macam ni, double maru. Tandakan bahu sebelah kiri. Kalau CPM10 saya tak ajar dia orang bahu sebelah kiri. Siapa yang sambung kat sini, okeylah dapat. Dia dapat pucuk kat sini. Kalau CPM10 dulu dia orang entry kat sini, saya ajar dia orang entry kat sini saja. So dia orang still float, berdebar-debar lagi, float dalam 15 p, banyak juga. And you all dah improve. Saya letak dalam ni, dapat pucuk. Yes, rajin lukis memang you akan orang cakap apa, you akan nampak. Tapi CPM10 dia bagus, dia lukis yang dekat. Kalau you tengok kat sini, I still sambung lagi, lukis sebab I nak practice. Kau tak nanti lupa. Kumpul assignment double malu di sini, nampak dia orang lukis and then dia upload. Dia lukis and then dia upload, lukis dia upload. Bahu kiri mesti dalam zone. Yes, dia tak boleh dekat luar zone. Boleh di mana-mana pair dan mana-mana time frame. Okay, sebab kita nak practice. Even double maru pun basic saja, InsyaAllah you boleh buat profit. And then price action tu kena-kendian. You just cari double, yang fail pun you lukis juga. And then siapa sini yang tak pandai lukis, buat SS, screenshot? Ada yang tak pandai dia dah ambil gambar pakai handphone dan dia hantar, tak nampak. So apa you buat dekat you punya chart ni, katakan you dah lukis macam ni, make sure satu, you follow SOP SND. Background mesti cerah, warna putih ataupun warna yang cerah. Candle atas warna biru. Saya dah ajarlah dalam yang sebelum ni lah. Okay. And then you guna indicator yang ada tulis time frame dengan dia punya nama sini, you boleh tulis nama you lah. And then katakanlah you nak save ni sebagai screenshot SS ni yang you dah lukis ni kan, you tulis macam ni, DM pun tak apalah, double maru and then with shadow sini, you lukis ni pun orang pun dah faham dah. So apa you buat ialah you right hand click and then you save as picture. You ada 3 pilihan. You boleh pilih active workspace ke, active chart ke, active chart yang you boleh adjust. You ambil yang tengah-tengah ni, active chart, and then click OK. Okay, AUD New Zealand H1, and then 11 you save dia punya SS. You save as PNG file. Okay, dia akan keluar lah. Dia akan keluar gambar macam ni. Dia akan keluar gambar macam ni. Okay. Alright. So sekarang apa you kena buat ialah, once you dah save tu, you upload dekat Facebook. Kita akan upload collection double maru kat sini bersama dengan bahu sebelah kiri. Okay. So you akan sambung kat komen, bahagian komen kumpul assignment double maru di sini. So saya akan letak gambar. AUD New Zealand. Contoh AUD New Zealand H1. Okay.
Nampak tak? You dah dapat dekat sini satu. So nanti orang lain akan sambung. Di bahagian komen tu you lukis lagi, sambung. Jadi lama-lama you akan nampak benda tu banyak. Benda tu akan jadi macam something yang you lama-lama akan nampak. Okay. Siapa yang rajin lukis, dia akan nampak benda lah ni. Okay. Siapa yang just tengok saja and then dia terus nak entry, terus terang saya cakap, kalau you dah experience tak apa, tapi kalau you newbie, you agak susah. Nak tak nak kena lukis juga. The only secret untuk berjaya, untuk rajin dalam forex ni, you kena lukis. Practice Boleh? Demand kita akan belajar. So hari ni kita belajar rally base drop. Kan? Kita belum belajar drop base drop. So besok kita akan belajar drop base drop, macam mana lukis. And then lusa kita akan belajar drop base rally dengan rally base rally. Boleh tak? Boleh upload berapa gambar? Berapa gambar yang you suka. Tak kisah, lagi banyak lagi cantik. Kalau boleh 100 SS yang you buat. Macam dekat sini, kalau you tengok dekat CPM 10 ni, saya tengok ada a few student yang very dia rajin. Dia lukis memang asyik-asyik dia saja lukis. Dan daripada lukisan dia, saya dah nampak bahawa dia faham. Ini contoh GBP JPY M1, konsep yang sama. GBP JPY, you jangan main dengan nama baru. Kalau you tengok GJ M1, kalau you faham, nampak ada double baru tak? Deadline bila? Deadline sampai hari Ahad. Ataupun dia aja bersambung, tak ada deadline. Okey, GBP JPY M1. Nampak tak double maru? Dekat sini. First maru, second maru, tapi dekat sini dia tak drop, dia significant drop dekat sini. Dekat open price second maru you nampak dia jadi significant support and resistance. Nampak tak? Okey. You nampak tak ada satu shadow kat atas ni, bahu kiri. R bahu kiri. Kat situlah you letak satu line. Kat situlah you akan entry nanti. Bila price datang balik. Bila price datang balik, price naik, you pejam mata, you sell je kat atas. Float berapa pip? Float 2 pip. You dah dapat pucuk lah. Dekat M5, dekat H1 you tak nampak, tapi dekat M1 you jumpa double maru. Float 2 pip, so far dah 100 lebih pip. Nampak tak? So ini paling basic untuk sell dekat supply. Maksudnya sell dekat double maru. Kalau you dah boleh master M1, M5, maksudnya you dah tak ada masalah. And then besok kita akan belajar drop base drop. Ini adalah drop base drop. Okey. Boleh? Okey, kalau okey you besok sambung ataupun bila you free, you upload gambar kat situ. Make sure you jangan pakai background warna hitam. Saya tak nampak, saya tak nak tengok orang guna background warna gelap-gelap. Saya nak tengok dia cerah-cerah. Okey. So ada soalan apa-apa lagi tak? Mana dapat template? You boleh gunakan indikator yang saya bagi. Tengok dekat bahagian files. File dekat Facebook tu. Dekat bahagian file kita CPM 11. Ada indikator. Cara-cara nak install indikator pun ada dalam Telegram. Macam mana nak install indikator. Ada candlestick, ada news calendar, EX4, symbol and time frame, ada TBST clock. Itu saja indikator yang kita pakai. Tak adalah indikator bagai-bagai nak suruh buy ke sell ke. Just tolong kita lukis saja. Kalau you tak faham lagi macam mana nak lukis double maru, you pergi buka e-book double maru, you tengok macam mana lukisan itu.
Ataupun you buka double maru tu, ebook PDF double maru, you tengok time frame dia berapa, and then you tengok berapa bulan dia orang lukis tu. You tengok berapa bulan, and then you lukis balik. Kalau you lukis balik, you dapat lukis balik, maksudnya you faham. Okay, by the time you buat 20, 30 SS benda yang sama, you akan nampak benda ni, pattern yang samanya. Ini dipanggil advanced chart pattern. Boleh tak? Sebab benda ni kita akan guna in future. Ini baru satu puzzle, baru satu step, sell at supply zone. Nanti kita akan sambung-sambung lagi dengan step yang lain. Okey, kalau tak ada masalah, saya dah 11.30, saya tutup dulu majlis kita. So, besok free ataupun bila free sampai bila-bila lah you lukis, hantar kat situ. Make sure lukisan you kemas. Kalau you punya lukisan kemas, you senang nak buat decision. You tahu mana support, you tahu mana resistance, you tahu apa bakal berlaku. You cari dekat mana double maru, itu saja. Berapa SS untuk mahir, you buat sampai mahir. Biasanya dulu masa saya ajar student-student, biasanya dia akan dalam 20 hingga ke 25 tu, dia akan start nampak dah, dia akan start mahir. Pada time dia dah boleh buat 100, dia boleh pejam mata, dia tengok saja dia dah tahu dah. Maksudnya dia dah activate dia punya subconscious mind. Tapi paling kurang you kena buat 20, 25 lah. 25 baru dia akan nampak benda lah tu, baru dia akan mahir. Boleh? Mana double maru yang akan tembus, nanti saya akan cerita kenapa dia tembus. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya tutup majlis kita malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ilman. Okey. Terima kasih semua.